kebaikan hak tu hewi kita untuk kita hidup sementara saja atas muka bumi ni. Tak ada pia apa kekal atas muka bumi ni. Kita berasa gembira tengok dalam masjid kita ni banyak di kalangan pemuda-pemuda syabab yang suka nak dengar agama. Hari ni kita kena tanam sifat tu di dalam jiwa kita. Kata agama kita adalah daging darah kita. Bukan perkara yang main-main. Bukan perkara yang kita nak buat tak sungguh tak boleh. Kerana Tuhan jadi kita sebaik-baik bentuk dah. Takutnya thumma radadnahu asfala safilin. Takut Allah Ta'ala meletakkan kita, menurunkan darajat kita sebawah-bawahnya. Dengan sebab kita sendirian pakai umur kita, pakainya masa hak tu hewi kita tak kena ngajalan. Di sinilah tempat yang kita kena duk bimbang diri kita masing-masing. Kita sebagai orang Islam kena mengetahui kata tujuan Tuhan jadikan kita ni apa. Ghalib manusia ni lalai daripada itu sebab. Lalai daripada sebab yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kita. Allah Ta'ala telah firman di dalam Al-Quranul Karim, Tuhan kata lagu mana? Cuba kita pakat perhati. Hari ni kita letakkan hati, kita main perhati ajaran Tuhan. Sebentar saja, tak lama insya-Allah. Tuhan kata, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tengok. Dan tidaklah Allah Ta'ala jadikan jin dan manusia malaikat semata-mata hendaklah dia tadi itu mengabdikan diri dia kepada Tuhan. Mengabdi diri kepada Tuhan ni lagu mana? Makna kita kena kenal Tuhan. Dan kita kena kenalkan diri kita. Apabila kita kenal Tuhan dan kenalnya diri kita, baru timbul sifat al-ubudiyah. Sifat ubudiyah ni mana sifat yang kita berasa nak mendekati Tuhan dengan amalan yang Allah Ta'ala sendiri suruh kita mendekati dengannya. Seumpama kita semaya, puasa, zakat, haji, zikir, tilawatil Quran dan sebagainya, daripada amalan-amalan yang Tuhan sendiri retah supaya kita itu buat kerja. Abdullah bin Abbas dia beri penerangan kata illa liya'budun ay illa liwahhiduni, supaya manusia itu mengasahkan akan daku dalam masalah urusan beribadat kepada Tuhan. Ibadat kepada Tuhan terbagi tak kira. Bab muamalat, bab munakahat, bab jinayat, babul ibadat, babul i'tiqad. Semua perkara itu kita kena mengasahkan Tuhan. Sebagaimana kita senantiasa duk baca dalam doa al-iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini terkadang kita berasa kata fardu ain yang kita senantiasa dengar semua. Tetapi jarang orang nak boleh tahakkuk, nak boleh bergantung dan istiqamah dan faham biarkan sungguh-sungguh akan tujuan ayat tadi. Sesungguhnya semaya aku dan haji aku, sembelih aku, hidup aku, mati aku kerana siapa? Lillahi rabbil alamin. Kerana Allah Subhanahu wa taala la syarikalah. Tidak ada penyengutui bagi Tuhan walaupun siapa pun. Itu maksud wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dengan sebab itu kita sebagai manusia kena tahu benar-benar dan yakin di dalam hati kita kata kita tak dijadi oleh Allah Ta'ala malaikat supaya kita tadi itu mengenalkan Tuhan. Cara kita nak kenal Tuhan ni, bagaimana kita nak kenal Allah Subhanahu wa taala?
Cara kita nak kenal Tuhan hak molek sekali, iaitu kenal Tuhan daripada Tuhan. Maknanya ma'rifatullah minallah. Mengenal Allah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak kenal lagu mana? Kalau kita tanya. Kenal min khilal daripada cara kita nak kenal, iaitu daripada surah Al-Fatihah. Kenal Allah mengikut surah Al-Fatihah. Kita kena tanam benda ni. Supaya kita tadi itu dok baca Fatihah alal aqal lebih kurangnya sehari semalam 17 kali. Ataupun lebih. Makna kata kita senantiasa dak jumpa sama dengan Fatihatil Kitab. Kalau kita semaya tak baca Fatihah, semaya kita tak diterima oleh Allah Taala. Pianya royak Nabi Muhammad hak royak. Royak di mana? Kita kena tanya. Royak di dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada sahabat yang bernama Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Nabi kata, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Mana semaya seorang itu tak akan diterima oleh Allah Taala kalaulah dia tak baca Fatihah sehingga dia baca Fatihah. Kalau kita Al-Fatihah ni, kalau kita nak letak suratul Tauhid pun boleh. Ataupun suratul Al-Iman pun boleh. Boleh diletakkan sebab ada kaitan yang rapat dengan hidupan kita. Tak payah nak pergi cari hak lain kita nak kenal Tuhan. Ni terkadang kita ngaji cara nak kenal Tuhan sampai ke umur kita banyak tapi kita tak dapat. Dengan cara halusi, umpama kata roh kita tadi itu iman kita tak tergerak. Kalau kita dengar daripada Tuhan, memang kita boleh faham daripada Tuhan melalui syarah-syarah ulama kita. Cuba kita tengok. Kita nak kenal Tuhan malam ni. Daripada Tuhan. Kenal Tuhan daripada Tuhan ni mudah. Tetapi dia ada sangat berharga. Tak serupa kita kenal Tuhan daripada jalan yang lain. Ni semua darajat ni tak kira orang alim, orang biasa, orang awam, orang gapo, budak ke gapo boleh kenal biasa. Apabila kita kenal Tuhan mengikut surah Al-Fatihah, kita berasa kata kita ni jumpa dengan Tuhan boleh jawab belaka soalan mungkin nakir. Man rabbuk wa man nabiyuk wa ma dinuk. Apakah uga apa man rabbuk? Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Siapanya? Apakah agamamu? Kita jawab dia belaka. Tapi kalau kita ngaji lain daripada jalan ni hak Tuhan mengenal, belum tentu. Belum tentu. Cuba kita tengok. Allah Ta'ala kata dalam ayat Quran ayat pertama tu, cara kita nak kenal Tuhan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillah tu sama dah kita tahu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat pengasihan, yang amat pemurah lagi amat pengasihan ni. Hak tu kita faham. Sekurang-kurangnya kita dah dengar semua. Tetapi kita nak ambil cara faham yang halusi, cara kita nak kenal Tuhan, nak menggerakkan iman kita melalui ayat Quran. Tuhan kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji itu, puji-puji ni maknanya perkara yang timbul daripada hati manusia yang dia tadi redha terhadap perkara yang dia nak puji, nak sebut baik. Kalau kita puji, sebut baik tetapi hati tak ada redha, orang panggil madah dalam bahasa Arab, tak panggil alhamd. Tetapi alhamdu ni mana kita puji daripada hati. Puji tadi itu mustahakun lillahi ta'ala. Mustahak bagi Tuhan hanya satu. Alhamdulillah, segala puji itu mustahak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tu siapa? Di sini kita nak faham. Allah ni dia. Kalau dia tanya Allah mallah, apakah? Man huwa Allah? Siapakah Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapa? Al-jawab Rabbil Alamin. Tuhan bagi sekalian alam.
Kalimah Rabb di dalam bahasa Tuhan, dalam bahasa Quran, dalam bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa? Yakni Tuhan ampunya, yang mengada, yang menjadi, yang menghidup, yang memati, yang merazki, yang mengangkat, yang letak, semua itu di tangan Tuhan belaka. Itu Rabb. Rabb al-alamin. Tengok. Alamin ni apa? Ai makhlukat, semua makhluk. Tuhan lah yang duk cara, yang duk mengada, yang mati, yang menghidup, merazki, itu kerja Tuhan belaka. Kerja Allah Subhanahu wa taala. Ingat molek kita ni sebagai syabab, ni sebagai pemuda ni. Nak jadi orang kaki depan pula sikit lagi, kenal Tuhan, kena gini. Jangan kenal lagu lain. Tok guru kita habis cakap dah, dia duk talqinkan royak pada kita. Tetapi kita sebagai orang Islam nak kenal Tuhan, kenal lagu mana? Kenal mengikut ayat Quran. Allah ni siapa? Rabbil alamin. Yakni Tuhan bagi sekalian alam. Cuba kita tengok. Apabila sebut kata Rabbil alamin, habis licin. Tidak ada perkara yang luar, tubik luar daripada reta Tuhan, kuasa Tuhan, ilmu Tuhan, tak ada. Apabila kita tadi itu faham lagu tu tadi, membawa kepada hati kita ni ada sifat apa nama? Sifat at-taqwa. Sifat apa lagi ada? At-taqwa mana dia nak tunduk kepada Tuhan. Nak tunduk pada reta Tuhan, nak patuh kepada Tuhan. Sebab apa nak patuh kepada Tuhan dan nak turut reta Tuhan? Kerana Tuhan itu Rabbil alamin. Tuhan kita dan Tuhan segala-gala perkara. Yang kita itu duk tupai udara, air, pakaian, minum apa nama, pakaian, makan, minum, ubat, penawar, semua Allah Taala yang jadi Tuhan. Allah Subhanahu wa taala yang jadi Tuhan. Cuba kita perhati molek kepada ayat Quran, kita akan boleh faham perkara tadi dan masuk di dalam akal fikiran kita. Benar ni kalau kita tak faham, tak tubik natijah kita pakai umur atas dunia ni. Soalan kata kita hidup atas dunia ni tak ada arti. Soalan mungkar nakir pun tak ada jawab. Tanya man rabbuk, siapa Tuhanmu? Nak jawab tak boleh. Sebab jawab tadi itu perlaksanaan daripada kita faham dan iman kita dan amalan kita. Bukan jawab dengan mulut. Dengan sebab itu masalah ni masalah hidupan kita. Masalah daging darah kita, bukan masalah adat istiadat masalah ni lah. Bukan masalah biasa. Tak. Kita kena ingat satu perkara. Sebab apa beri kata bukan biasa? Kerana hidup manusia ni hidup yang pasti kekal. Kita sebagai manusia ni yang akan hidup berkekalan. Yang dinamakan mati itu mati mana cabut roh tubik daripada jasad masa dunia ni ya. Tapi roh tak mati. Dengan sebab itu kita ni qadiyah kita, isu kita ni kita nak hidup berkekalan. Sama ada dalam syurga ataupun dalam api neraka. Cara yang seelok-elok cara untuk nak kita tadi itu menerima ajaran yang benar daripada Tuhan. Supaya nak dapat apa? Nak dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala hari al-liqa, hari kita jumpa dengan Tuhan. Tiap-tiap orang kita ni kena jumpa dengan Tuhan. Dan akan boleh cakap dengan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak ada perantaraan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman." Nabi kata, tidak ada seorang mana-mana yang dia tu sebagai manusia, malaikat dia kena berjumpa dengan Tuhan dan bercakap dengan Tuhan, tidak ada perantara di antara dia dengan Tuhan, tidak ada perterjemah, tak ada orang terjemah. Tiap-tiap orang kena kecek dengan Tuhan. Kalau kita masalah ni, wahai umat Islam, terutamanya pemuda-pemudi, lelaki, perempuan, semua kena faham.
Kena faham masalah ni. Tak boleh kita nak buat lepas gitu. Tak boleh sama sekali. Allah kita ni Rabbil Alamin. Tengok. Ada lagi ke Tuhan yang bersifat lagu ni? Tak ada dalam dunia ni. Cari. Kalau nak cari dalam agama mana-mana pun tidak ada sifat seumpama Tuhan kita. Tak ada. Tak ada dok mengaku kata Rabbil Alamin. Ada Rabbukumul A'la. Tu ya. Ana Rabbukumul A'la. Aku Tuhan bagi kamu yang maha tinggi. Banyak tu ya. Tak ada awal kata Ana Rabbil Alamin. Ataupun Rabbul Alamin. Tak katalah tu. Rabbil Alamin ni Tuhan. Allah tu Rabbil Alamin. Kemudian sifat dia lagu mana Allah ni? Yang mengadakan, yang menjadikan kita ni lagu mana? Dia ni lagu mana? Sifat dia lagu mana? Nama dia apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Tengok. Ar-Rahman Ar-Rahim ni nama bagi Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbil Alamin. Jom kita perhati. Kita sebagai manusia yang Tuhan jadikan kita daripada tanah, dan kita akan kembali kepada tanah, duduk dalam tanah sebagaimana Tuhan hendak, akan keluar tubik pula daripada alam barzakh kepada alam al-akhirah. Minha khalaqnakum, daripada tanah Allah Ta'ala jadikan kita, wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah kita akan kembali ke semula, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan daripada tanah kita akan keluar tubik pula sekali lagi. Dengan sebab itu manusia yang faham kata dia manusia sebenar tidak ada dalam agama yang lain, malaikat di dalam agama Islam yang bersih, yang safi, yang daripada Allah Ta'ala. Tetapi musuh Allah Subhanahu wa taala dia senantiasa memunahkan akal fikiran kita. Dengan sebab itu kita sebagai pemuda-pemudi di sini, jangan sama sekali kita mengkhianati diri kita dengan dadah ke, dengan perkara yang memabukkan, menghilangkan akal kita. Jangan. Sebab Allah Ta'ala memuliakan kita, menjadikan kita sebagai manusia, tetapi kita sendiri yang memunahkan diri kita sendiri. Itulah maksud kata innahu kana zaluman jahula. Manusia itu zalim kerana dia tak erti. Allah Ta'ala tak zalim kepada kita. Innallaha la yazlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Manusia ni Allah Ta'ala tak zalim sedikit pun kepada manusia, tetapi manusia sendiri yang zalim dirinya sendiri. Kalau gitu kenapakah Allah Subhanahu wa taala bawa datangkan Ar-Rahmanir Rahim lepas daripada Rabbil Alamin? Rusia gapo Allah Ta'ala bawa datang Ar-Rahmanir Rahim kemudian daripada Rabbil Alamin, supaya nak manusia itu rapat dengan Tuhan, supaya nak manusia itu mendekati kepada Tuhan. Fafirru ilallah, kembalilah, larilah kamu kepada Allah, masuk dekat dengan Tuhan. Memang kita takut pada Allah, tetapi sifat manusia yang takut daripada Allah, tapi dia nak mendekati Allah. Tetapi kalau kita takut daripada benda yang lain, kita nak jauhi diri daripadanya. Itu tak ada benda ni lain pada Allah Ta'ala, tak ada. Kita takut ke Tuhan, tapi kita nak mendekati Tuhan. Tapi kalau kita takut benda lain, lari je. Kalau gitu Ar-Rahmanur Rahim, dua nama ni, cuba kita perhati kalimah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kenapa Tuhan tak kata Ar-Rahim, Ar-Rahman? Mari kita nak kenal Tuhan mengikut hak Tuhan. Dalam surah Fatihah ni padai dah. Khulasah daripada beberapa tafsir yang amba baca, mari kita nak buat khulasah mudah-mudah supaya nak kita tadi itu boleh faham. Allah Ta'ala memulakan Ar-Rahman di atas Ar-Rahim supaya nak manusia tu faham kata manusia ni banyak salah dengan Tuhan. Banyak manusia itu bersalah dengan Allah Subhanahu wa taala tak terhingga. Tiap-tiap hari manusia itu salah dengan Tuhan. Yang kata orang tak beriman, orang beriman dah ni pun duk salah dengan Tuhan ada lagi. Tetapi apabila kita faham kata Allah Ta'ala itu bersifat dengan Ar-Rahman,
bernama Rahman, bersifat dengan rahmah. Rahmah ni mana lagu mana? Siaplah. Kalaulah Allah Ta'ala tak namakan diri dia dengan Ar-Rahman, dan sifat dia tidak ada rahmah, tak ada seorang pun tinggal atas muka bumi ini. Sebagaimana Tuhan kata, walau yu'akhidhullahu an-nasa bi zulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Kalaulah Allah Ta'ala nak ambil salah dengan sebab kezaliman manusia, yang kita itu sebagai manusia tak tinggal atas muka bumi ini walaupun seorang pun. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Tetapi Tuhan beri tempoh. We manusia duduk. We manusia boleh makan, boleh minum, boleh tu, boleh ni. Buat apa tu? Kerana Allah Ta'ala itu bersifat dengan Ar-Rahman. Nama dia Ar-Rahman bersifat dengan rahmah. Kalau kita Allah Ta'ala ni mempunyai nama, Allah Ta'ala mempunyai nama yang boleh kita gunanya nama Tuhan itu mendekati dengan Tuhan. Umpama adik-adik ni berasa kata nak mendekati Tuhan ni, nak minta doa lagu mana? Kita orang Islam ni nak gunakan nama Tuhan, nak mendekati Tuhan ni macam mana? Kita ambil nama Tuhan, kita reti makna nama Tuhan, kita ambil nama Tuhan buat seru. Boleh lagu tu? Ya. Cara tawassul hak besar sekali, hak memang mustajab oleh Allah Ta'ala, kita guna nama Tuhan. Ya Rahman, hei Tuhan yang nama Rahman, irhamni. Tu cara kita berdoa dengan Tuhan. Hei Tuhan nama Rahman, merahmatilah aku. Tak payah. Dalam Islam ni tak ada payah. Tiap-tiap orang boleh buat amal. Tiap-tiap orang boleh buat kerja. Tapi dengan sebab kita kekurangan ilmu pengetahuan, membawa pada kita menjauhi diri kita daripada Tuhan. Ar-Rahman, Allah Ta'ala itu sangat. Wa rahmati wasi'at kulla syai', Tuhan kata. Rahmat aku ni meluas. Seolah kata melingkungi semua perkara. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Lalu Iblis dia dakwa kata, aku pun masuk juga daripada rahmat Tuhan. Masuk duduk dalam rahmat Tuhan juga. Tuhan kata, fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Aku akan tulis rahmat tadi itu. Rahmat aku ni, aku nak rahmat kepada orang yang bertakwa. Rahmat khusus. Kemudian Allah Ta'ala bawa data Ar-Rahim. Ar-Rahim ni makna satu nama daripada nama Tuhan yang ada di dalam tu sifat rahmat yang khusus, yang tidak ada di lain malaikat di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rahim itu tak akan tuju malaikat kepada orang yang beriman sahaja, kepada orang yang beriman sahaja. Dengan sebab itu Allah Ta'ala ini Rabbil Alamin, dan dia itu Ar-Rahmanir Rahim. Itu dinamakan kita kenal Allah Ta'ala mengikut nama dia, mengikut kejadian dia, mengikut mengadai dia, dan mengikut nama-nama dia. Cara kita nak kenal Tuhan daripada kejadian Tuhan dan daripada nama Tuhan dan sifat Tuhan. Kemudian Tuhan nak ayat lagi kita, Maliki Yaumiddin. Tengok, lepas daripada Tuhan ayat, sungguh kata aku ni Rahmanur Rahim. Ayat dalam ayat lain Tuhan kata, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabun alim. Ya Rasulullah, ayat kepada umat manusia ni, ayat kepada umat manusia ni, anni sesungguhnya aku ni Allah Ghafurur Rahim, sangat mengampun, sangat kasih saya. Kita sebagai manusia, Tuhan kasih kita, Tuhan sayang kita. Tapi kalau kita tak sayang diri kita, kita memunahkan akal fikiran kita dengan minum ni, dengan makan ni, apa harga kita jadi manusia? Manusia Tuhan mulia, tetapi kita tak tahu kata Tuhan mulia dengan sebab kejahilan kita.
dan ikutnya hawa nafsu kita, yang binasa adalah diri kita. Nak buat gapo, kena fikir molek-molek. Kita sebagai orang Islam kena mikir molek. Jangan sama sekali kita buat perkara dengan perasaan, dengan tidak ada ilmu pengetahuan. Terutama pemuda ramai malam ini. Kamu adalah harapan bagi ummah, harapan bagi masyarakat yang musuh Allah Subhanahu wa taala ni senantiasa nak khianat ni generasi kita. Dengan sebab itu kita boleh nak kontrolkan diri kita, tak lain tak bukan iaitu iman sahaja. Kena ada iman. Apabila kita ada iman, kita nak buat gapo, kita ingat pada ayat Maliki Yaumiddin. Apa makna Maliki Yaumiddin? Maharaja pada hari kiamat nanti. Kita kena ingat kata hari kiamat depan kita ada. Bukan makna kata kita hidup dah dunia ni hidup kan sudah. Sebagaimana Dahriyun dia kata kepada kaum dia zaman tu lah, Tuhan hikayat dalam Quran, Tuhan kata kan, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Berkata mereka itu Dahriyun. Puak Dahriyun ni puak tak beriman dengan hari akhirat. Dia tak ada akhirat apa dia. Maka orang Quraisy tadi itu dia berkesan cara mikir daripada Dahri. Sedangkan orang Quraisy, kita perhati molek sini, amba nak raya. Sedangkan orang Quraisy unsur asal dia daripada keturunan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Puak yang jadi orang yang ada pegangnya beriman pada hari kiamat di hari akhirat. Tetapi dengan sebab bersaing, berkawan, gi sekali, jual sekali, menega sekali, mengaji sekali, termakan dengan cara mikir ad-Dahri. Dahri ni siapa? Mereka yang tak beriman, kata mati hidup balik, mati di sana ada hari akhirat, ada pembangkit, saya tak ada. Dia kata tak ada. Dengan sebab itu, gapo boleh kita pengajaran di sini? Kita baca ayat Quran, baca hadis Nabi, baca sirah Nabi, bacalah gapo, kita kena pandai ambil pengajaran daripada. Boleh kita faham, bukan kita dengar saja, tak ada boleh guna gapo, tak ada pedah lah tu. Tak ada pedah, kita dengar sahaja. Tetapi kita tak boleh nak mikir gapo hak kita boleh. Di Jamiah Universiti Azhar ni ada keistimewaan satu perkara yang amba berasa tertarik. Dia suruh jawab apa dalam peperiksaan, tetapi dia suruh kongsikan akal fikiran kita ni, kita dapat gapo daripada mata pelajaran. Kita dapat gapo kata? 1, 2, 3, 4 waktu baik. Kalau tahu waktu baik, hatu pakai tak najah lamu. Ini keistimewaan. Ya hajar apa lagu tu? Ya hajar lagu tu supaya apabila kita baca Quran, bacalah gapo tafsir ulama gapo, kita kena buat tubik pengajaran boleh. Gapo boleh kita guna dalam hidup kita hak sungguh. Bukan mana kata kita mengaji kalau dengar saja kelik setagib jenera tidur makan lupa dah. Lah, bukan lagu tu. Mengaji lagu tu tak ada tubik natijah. Tak ada tubik jadi seorang yang boleh mengkontrolkan diri dia dan boleh juga tarik orang lain boleh pergi pada jalan yang benar. Mensahuti perintah Tuhan kata qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri dan jaga orang hidup bawah kata daripada seksa. Situ. Allah Taala kata mana? Maliki Yaumiddin. Tuhan sebagai maharaja hari akhirat esok. Apa Tuhan raya Maliki Yaumiddin ni? Supaya nawim kita mengingati hai manusia, kamu ada hari kesudahan dan kamu ada hari bangkit daripada mati. Sungguh kau daripada mati kita nak hidup. Allah Ta'ala beri cara mikir. Tuhan rakyat mudah-mudah, tak kena ngaji pelas apa kali. Cara kita nak faham tauhid, nak faham iman, tak kena wari pelas apa duk masuk ilmu-ilmu tak. Mengaji daripada hak Tuhan direct tak ada masalah.
Tapi nak mengaji falsafah ke teori boleh, tak ada masalah. Pakai mengajilah mantiqiyah berapa mengaji, tak ada masalah. Tetapi kalau nak faham masalah tauhid, masalah iman, faham berqiraah. Sebab ini masalah iman, imanuna billah. Iman kita dengan Allah dan iman kita dengan hari kiamat dia. Tuhan kata mana? Tuhan kata huwallazi arsala ar-riyaha busyran baina yaday rahmatih. Allah Ta'ala mengutuskan awal. Cuba kita tengok awal. Tuhan bawa data dalam Quran, benda yang kita nampak dengan mata kepala. Awal kita awan, kita tengok pagi-pagi ke tengah hari, pagi kurang sikit tengah hari, cuba tengok. Lepas zuhur ke lagu mana, cuba kita tengok. Allah Ta'ala utuskan awal tadi itu gi. Huwallazi arsala ar-riyaha busyran baina yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu ila baladin mayyit. Tuhan bawa awal mari pada satu tempat yang Tuhan hendak nak menurunkan hujan, maka Tuhan buat turunkan hujan di situ. Boleh kita tengok ni hujan kita buat masa ni kita ada hujan ni waktu malam. Daripada awal ni dok turun mari. Apabila awal ni waktu turunnya air daripada langit itu, daripada atas ni kepada bumi ni, jadi lagu mana? Air apabila lagi kena bumi yang kering, ila baladin mayyit fa akhrajna bihi, maka Allah Ta'ala mengeluarkan dari, dengan sebab air tadi itu akan benih-benih, ataupun orang panggil kata gapo di sini, mana kata benih-benih kayu itulah, maka jadi tumbuh di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh tak ada pihak manusia boleh engkau. Benih kita pergi beli di pasar di mana, dia tak ada daun, ada gapo, tak ada, jadi kering. Mati tu, kering tu. Tetapi apabila air tepuh dengan dia serta dia duduk atas tanah, jadi naik. Daripada hak mati tadi tu naik, subur naik. Boleh kita tengok mata kepala? Memang. Lalu Tuhan kata lagu mana? Kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Demikian itulah kami akan mengeluarkan orang yang mati daripada kubur, sebagaimana kami mengeluarkan biji-biji, apa yang kata, benih-benih daripada pokok kayu ni, la'allakum tadhakkarun. Harap-harap kamu itu boleh mengingati, boleh faham. Benda tak ada payah. Ini makna kata Maliki Yaumiddin. Hari itu tu hari yang tidak seorang mana-mana pun boleh tolong anak dia ke, ayah dia ke, isteri dia ke. Tak. Hari itu hari masing-masing. Yauma yafirru min akhihi wa ummihi wa abihi. Mana hari yang kita lari daripada kekasih kita, lari daripada anak pinak kita, lari daripada ibu bapa kita, tiap-tiap orang diri masing-masing. Itu makna hari Yaumiddin. Hingga Tuhan tanya, limanil mulkul yaum. Hari itu tu milik bagi siapa ni? Kekuasaan semua tadi itu limanil mulkul yaum. Lalu Tuhan jawab sendiri, lillahil wahidil qahhar. Bagi Allah Ta'ala hanya jua. Kemudian apabila Tuhan ada royak sifat dia tu, sifat dia tu tauhid, makna kata alhamdulillahi rabbil alamin, itu panggil tauhidur rububiyah. Ar-Rahmanur Rahim, orang panggil asma'i was sifat, tauhid asma'i was sifat. Maliki Yaumiddin, ini pun panggil tauhidul al-rububiyah, Rabb juga situ. Kemudian ayat seterusnya, alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin, barulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuhan jadikan kita, Tuhan royak kata dia bernama dan bersifat dan perbuatan dia, kejadian dia. Lepas pada tu apabila mu kenal dah aku, wahai manusia, aku nak buat lagu mana? Kita sebagai manusia ni nak buat gapo? Nak terima kasih lagu mana kepada Tuhan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikaulah kami akan mengibadat, akan dikaulah kami nak minta tolong.
Ini apa panggil tauhidul al-uluhiyah. Kita pernah dengar tak? Biasa ngaji tak tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat? Biasa dengar tak? Biasa tak? Ada tak di dalam sekolah-sekolah kita yang mengaji? Ambil dana kalau dia tanya tauhid tadi itu, ambil daripada suratul Fatihah. Tu cara kita nak kenal Tuhan lagu tu. Lain daripada ni tak dijamin. Tak dijaminkan. Sebab apa? Sebab Tuhan tak ada pia lebih tahu lebih daripada Tuhan. Tuhan tak ada pia boleh tahu, tak ada pia boleh reti lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila sebut kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita nak faham gapo mana al-ibadah. Ibadat kita kata kita kena buat amal ibadat lah, kita kena hidup dalam keadaan ibadat. Gapo mana al-ibadah? Ibadat ni mana lagu mana? Al-ibadah ni kita faham kata tiap-tiap perkara hak Tuhan tadi itu suruh kita. Dan hak Tuhan tadi meredai kita buat kerja dengan cara ikhlas dan ada rukun syarat dan mutabaah akan Rasulullah, ikut akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah dinamakan al-ibadah. Maka ibadat tadi itu sebagai perkara yang kita nak terima kasih pada Tuhan. Tuhan jadikan kita, Tuhan merezekikan kepada kita, Tuhan menghidupkan kita, Tuhan mengangkatkan pangkat kita, Tuhan mengampunkan dosa kita, segala-gala perkara, supaya nak kata kita itu boleh terima kasih ke Tuhan. Dengan sebab itu kita sebagai orang Islam tak boleh sama sekali nak ibadat lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Nak pergi berasa kata hamba berasa nak sujud lain daripada Allah taala, nak mengibadat, tak boleh. Berasa nak rokok lain daripada Allah, tak boleh. Berasa nak minta doa lain daripada Allah, tak boleh. Berasa nak harap tawakal lain daripada Allah, boleh? Tak boleh. Hawa apa tak boleh ya? Kerana semua perkara tadi itu tak ada jadi kali aku. Tak ada mengadakan aku, tak ada menghidupkan aku, tak ada merezekikan aku, tak ada gapo sekarang. Wika aku. Apa aku kena ada ibadat pada dia? Itu kita kena tanam di dalam jiwa kita. Kita kena tanam di dalam jiwa kita perkara-perkara tersebut tadi. Supaya cara mikir ideologi hak pelik-pelik, gelombang berlaku hak sekarang lala ni ada dalam telefon ni tak boleh menguasai kita. Tak boleh menguasai kita. Kalau tidak, nescaya kita tak akan selamat hidup di akhir zaman ini. Kerana semua orang ni banyak nak menjadikan diri kita sebagai mangsa belaka. Nak ambil kita buat moga tu, ambil kita buat moga ni. Akhir sekali kita lah yang rugi diri kita sendiri. Satu perkara lagi yang amal nak rayak sebagai penutup majlis kita lah. Nak tahu kata Islam yang sebenar iaitu Islam yang dibawa datangkan daripada ajaran Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak dengar siapa mengajar, tak dihalangkan, tak apa. Dengarlah pia nak mengajar, dengar. Tak ada apa. Orang nak mengajar agama, dengar. Tak ada masalah. Tapi cara kita nak menerimakan ajaran agama daripada mana pia-pia pun. Amba sendiri ke siapa pun, daripada guru, daripada asatizah, ustaz-ustaz, syaratnya kena dengar daripada alasan yang dia baca daripada Al-Quran ataupun daripada hadis Sayyidil Anam. Kamar ni dia bawa data syarah daripada alim ulama wari kita. Sudah. Tak apa. Kita sebagai pemuda, sebagai adik pelajar, sebagai kanak-kanak, sebagai orang yang ada di atas agama kita ni, gitu cara. Jangan sama sekali terima ajaran agama hak Islam dengan tidak tahu mari dana. Tak boleh. Hawa apanya? Kita tak boleh terima ajaran mana-mana tok guru. Buat apa? Kerana Tuhan larang. Tuhan larang dah.
Di mana ayat Quran? Cuba pergi buka awal surah Al-A'raf. Awal surah Al-A'raf ni mizan saya nak royak. Ni timbangan, ukuran hak kita nak royak supaya kita nak ngaji dengan siapa, nak dengar siapa, tak ada masalah. Lagu mana? Tuhan kata ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Turun oleh muhir manusia akan ajaran yang Allah Ta'ala turunkan kepada kamu. Pak nak dengar ajaran Tuhan, kena baca ayat Tuhan. Sebab tu ahli tafsir kata tak boleh kita ikut lain daripada ajaran Tuhan. Sebab Tuhan sebut wala tattabi'u min dunihi awliya. Jangan duk ambil ajaran lain daripada ajaran Tuhan. Di sini kita kena tegak. Kena salah kata jelas pendirian kita. Akal fikiran kita, pahaman kita kena jelas di sini. Tak boleh tak jelas. Dia mau kata Allah kerah sungguh pendirian dia. Sini kita kena kerah. Hawak apa? Ke asas supaya surau kita, masjid kita ni. Kita boleh duduk atas ni sebab dia ada apa? Ada asas di bawah kita. Asas ni terkamuh di dalam tanah, tetapi kesan dia boleh bina imarah, binanya bina boleh naik tinggi ni sebab asas dia kukuh. Juga kita sebagai umat Islam nak berjaya, nak kuat, nak jadi gagah, pasti kena ada asas. Asas apa? Ambil pada ajaran Tuhan, ambil pada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikut huraian warasatul anbiya. Ambil sudah. Jangan duk hurai saja, tak adanya alasan pada Tuhan dan Rasul tentang urusan agama, jangan sama sekali kita terima. Kainan mankan, siapa pun tak boleh. Sebab tu saya pernah dengar video almarhum Tuan Guru Haji Ni Abdul Aziz kita kata Islam agama bukti. Agama yang ada keterangan daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Kena ambil daripada Allah Ta'ala dan Rasul, kena ambil daripada sumber hak asal, dasar hak asal. Barulah itu Islam yang sebenar. Pada mau kata kita orang awal apa nak dengar apa Quran. Kita orang awal nak dengar apa hadis Nabi, dengar apa tentang erti pun. Hadis Nabi kita nak royak we faham. Ayat Quran kita nak royak we faham. Dengarlah ayat Quran, dengarlah hadis Nabi, ada faedah bagi kita. Sebab apa? Sebab kita dengar daripada ahli. Kita dengar daripada orang yang bacakan Quran, bacakan hadis mengikut alasan yang dihuraikan oleh alim ulama kita dah. Bukan kita dak baca sorang. Bukan kita dak dengar hadis sorang. Dak, kita dengar daripada itu. Dan sinilah tepat kelemahan bagi orang yang nak bawanya kesamaran dalam agama kita yang tak kuasa. Siapa dia adanya cara jaga ataupun perisai nak jagakan diri kita wiqayah, dengan itu sebab itu cara, marilah mana-mana pihak pun dia tak boleh menguasai cara memikir kita. Sebab kita pegang sini. Imam Syafi'i posakkan lagu tu. Al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu ni apa hak Tuhan kata, apa hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata. Lain daripada ni, ya bukan. Ilmu tak pecah tu baik pada Quran, ilmu fiqh, ilmu mustalah, ilmu tu mari bersitu belaka. Tapi hak duk bosannya kita dak mengaji bab Tuhan, bab ilahiyat, tetapi kita dak ambil hak lain bubuh. Kecek hak Tuhan 2 je terkadang. Tetapi ayat Quran sikit pun tak ada. Kecek bab hari akhirat 2 je, tapi ayat Quran hadis Nabi tak ada. Lagu ni jangan. Bahaya lagu tu. Sebab seumpama kita makan obat tidak ada jaminnya daripada Jabatan Kesihatan dalam negara dah. Makan obat habis umur, makan obat tak tahu main di mana. Ya kok juga jangan duk main gitu. Sebab itulah kita sebagai orang yang beragama Islam kena adanya qawaid dalam masalah nak memaham akan ajaran Islam yang sebenar. Maka pada perjumpaan kita sekadar itulah, insya-Allah kali yang lain-lain pula kita akan bincang pula masalah yang lain. Tapi saya berasa gembira ustaz kita pun menghormati saya, dengar juga sebenarnya dia adalah orang yang berjaksa. Apa yang kata menghormati tetamun datang sini, minta Allah Subhanahu taala balaslah kepada ustaz kita apa yang dia kemukakan kebaikan. Dan kita berasa gembira juga
Kawan-kawan di kala adik-adik ni mari ramai. Payah nak tengok orang pemuda-pemuda nak suka dengar ajaran Tuhan, dengar ajaran apa nama agama ni. Kita nak gemar lagu mana. Sini salah satu cetuh ke. Orang sini buat lagu mana. Boleh orang-orang pemuda ni mari dengar orang-orang sakut apa nama ajaran-ajaran agama. Kita kena gemar benda-benda lagu ni. Setiap kampung, setiap tempat kita kena gemar. Sebab mereka adalah orang yang nak membawa pula. Saya dulu ni duk pergi dengar orang mengajar satu-satu boleh. Itu budak tu. Tu hadapan tu. Orang lain tua belakang kita gitu. Nak ayat kata suka. Kita gembira nak mari dengar. Lepas tu orang-orang tua tak saduk marah lah. Ni terkadang hambak budak tak saya masuk masjid. Tak boleh buat lagu. Kita gemar dia mari mendekati orang mengajar apa nama ni. Dia duk tengok. Saya duk kenal-kenal nama-nama kitab daripada guru yang mengajar atas masjid surau gini. Kita dengar, kita buat pula tanda kita klik pula, kita murajaah pula. Zaman dulu mana ada lagu ni, keset ya dulu. Terkadang duk ulang-ulang pasal putus tak keset je. Putus dua. Kena hubung pula. Pasal kita lah ni, masya-Allah. Tapi hemoh tadi tu. Hemoh berhajat pada kita membangkitkan kita kaki depan ni, bangkitkan. Hemoh buat makan ni, buat gapo, adalah cara-cara yang bagus itu. Itulah kebaikan yang kita boleh beripung pada malam ni di surau kita ni. Kita pohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Dia himpunkan kita di dalam sebuah masjid pada malam ini. Minta Tuhan menghimpunkan kita pula di dalam syurga Firdaus. Allahumma amin. Sebagaimana kita ni beripung di sinilah. Itulah harapan kita, doa kita. Dan kita pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala membalaskan kebaikan kita semua yang hadir daripada kalangan lelaki ataupun perempuan. Minta Allah Taala angkat darajat mereka dunia dan akhirat, qadakan hajat-hajat mereka apa yang mereka itu mau, itu mudah saja di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada akhir ni sekadar inilah sahaja dulu supaya kita boleh rehatlah lepas pada ni. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.